Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 29 Julai 2020 bersama saya Syazwana Ami. Kerajaan hari ini bersetuju melaksanakan lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar khusus kepada rakyat yang hilang pekerjaan dan masih belum mendapat pekerjaan baharu. Anda akan menikmati moratorium lanjutan bersasar untuk tempoh 3 bulan. Selepas 3 bulan, tempoh moratorium boleh dilanjutkan oleh bank-bank bergantung kepada situasi individu masing-masing. Kedua, bagi individu yang masih bekerja tetapi gaji mereka terjejas atau berkurangan akibat COVID-19, bayaran ansuran bulanan akan dikurangkan selaras dengan kadar pengurangan gaji bergantung kepada jenis pinjaman. Selain itu, pihak bank komited untuk membantu peminjam daripada perusahaan kecil dan sederhana termasuk peniaga, penjaja atau mereka yang bekerja sendiri yang turut terkesan akibat COVID-19. Muhyiddin berkata keputusan itu diambil selepas kerajaan mengambil kira maklum balas orang ramai yang sebahagiannya belum bersedia secara kewangan bagi menyambung pembayaran hutang mereka. Kerajaan telah memutuskan untuk tidak melanjutkan program subsidi petrol bersasar bagi menggantikan mekanisme subsidi petrol semasa yang dicadangkan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Sebab-sebab tidak dilaksanakan, yang pertama ialah untuk mengelak salah faham di kalangan penduduk Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan kerana hanya penduduk Semenanjung saja yang terlibat dengan program subsidi ini, dan untuk mengelak daripada berlakunya jurang harga petrol yang tinggi antara Semenanjung serta Sabah dan Sarawak dan Labuan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Rosul Wahid berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Setiu Syahari Zulkarnain Abdul Kadir berhubung perancangan baru kerajaan untuk subsidi minyak pada masa hadapan. Rosul berkata keputusan untuk tidak melaksanakan PSP juga adalah kerana untuk mengelakkan timbulnya keraguan dalam kalangan rakyat berkenaan ketelusan dalam pemberian subsidi itu. PKR mengarahkan peguam untuk mengeluarkan surat bagi menuntut ganti rugi 10 juta ringgit terhadap 20 anggota parlimen dan adun yang keluar parti itu. Perkara itu dimaklumkan Bendahari PKR Lee Chian Chung dalam satu kenyataan hari ini. Kenyataan itu menyenaraikan mereka yang akan menerima surat tuntutan itu melibatkan anggota parlimen dan adun yang keluar parti dan membawa kepada kejatuhan pentadbiran PH di peringkat persekutuan dan beberapa negeri. Antara yang disenaraikan adalah Menteri Kanan Azmin Ali serta 9 anggota parlimen PKR yang meninggalkan parti dan Pakatan Harapan dalam langkah Sheraton Februari lalu. Ketika ditanya mengapa anggota Parlimen Puncak Borneo, Willy Mongin yang turut keluar parti tiada dalam senarai, Lee berkata pihaknya sedang menyediakan dokumen yang diperlukan. Menurut laporan sebelum ini, jumlah pampasan 10 juta ringgit itu dinyatakan dalam dokumen yang ditandatangani mereka yang menjadi calon PKR dalam PRU ke-14. Surat tuntutan menyatakan mereka perlu membayarnya dalam masa 7 hari. Sekiranya mereka gagal berbuat demikian, PKR telah mengarahkan peguam untuk memulakan tindakan selanjutnya terhadap 20 individu tersebut. Pemuda PH hari ini membuat satu laporan polis susulan pelanggaran SOP di Perhimpunan Kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam. Perhimpunan ketika penghakiman kes SRC International terhadap bekas Perdana Menteri itu disertai oleh para penyokong Najib Razak dan beberapa ahli politik. Apa yang saya sangat kecewa, orang politik yang senior yang tidak bertanggungjawab. Walaupun di sini ada Datuk Seri Najib, boleh guna kereta untuk masuk dalam, tapi beliau pilih pilihan untuk jalan mensertai perhimpunan awam itu. Dan juga kita ada SOP di sini di mana ini semua aktiviti yang tidak boleh lakukan. Antara adalah apa-apa aktiviti yang boleh menyebabkan ramai orang hadir di suatu tempat sehingga menyukarkan penjarakan sosial.
P. Prabakaran yang juga Ketua Angkatan Muda Keadilan Wilayah Persekutuan berkata, laporan itu dibuat supaya pihak berkuasa tidak bersikap berat sebelah serta mengambil tindakan sewajarnya kepada mereka yang terlibat termasuk ahli-ahli politik. Hadir sama bagi membuat laporan polis tersebut adalah Ketua Pemuda Amanah Wilayah Persekutuan Asma Alif Abdul dan Ketua Pemuda Depsi Wilayah Persekutuan Lee Bing Hong. Terdapat 13 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan setakat tengah hari ini di mana kebanyakannya melibatkan rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 adalah sebanyak 8,956 kes. Terdapat 5 kes penularan tempatan yang dikesan melibatkan 3 warga negara dan 2 bukan warga negara. Ketiga-tiga kes yang melibatkan warga negara dikesan di Sabah, Johor dan Sarawak. Kedua-dua kes yang melibatkan bukan warga negara itu dikesan di Sarawak dan Perlis. 2 kes di Sarawak melibatkan kluster Mambung dan Sentosa iaitu 2 kluster aktif yang muncul bulan ini. Ketika ini, jumlah kes aktif dan sedang dirawat adalah sebanyak 220 pesakit. Tiada kes kematian baru dilaporkan dan jumlah kematian kekal pada 124 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah hari ini menyuarakan kekecewaannya kerana para peserta perhimpunan di Mahkamah semalam tidak mematuhi prosedur operasi standard seperti penjarakan sosial. Jadi kita lihat sekarang ni, tempoh 7 bulan kita dah bekerja siang malam dalam our tears and sweat dalam kita menyiapkan kesiapsiagaan kita, dan kita berjaya untuk menurunkan jangkitan COVID-19 hingga 1 angka, dan ada 3 hari kita kosong sifar angka. Jadi kita kecewa dan juga sedih kita lihat bila ada perhimpunan tersebut. Saya pun bukan terlibat dalam politik, tetapi patuh kepada SOP, kepatuhan kepada SOP itu tak ada. Kementerian Kesihatan Malaysia kini memantau jika ada kes atau kluster baru susulan himpunan semalam kerana sebarang tanda untuk kluster baru hanya akan dapat dilihat dalam masa 2 minggu iaitu tempoh inkubasi virus COVID-19. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.